Meskipun penetapan had laju kawasan perumahan pada kadar 30 hingga 50 km per jam, namun kesedaran mematuhinya masih gagal dipraktikkan rakyat Malaysia. Malah sikap sambil lewa masyarakat itu turut terbawa-bawa hingga ke kawasan sekolah sehingga mengundang kecelakaan jalan raya. Ikuti laporan siri pertama wartawan Izzati Rizan. Beginilah keadaannya jika anda mempraktikkan had laju 30 km sejam. Bukan sahaja dapat mengelakkan kemalangan dan andai kata terjadinya kemalangan, risiko kecederaan yang lebih serius dapat dielakkan. Tinjauan kami lakukan di beberapa kawasan tumpuan di sekitar ibu negara. Misalnya di kawasan Sungai Udang, Klang ini. Meskipun sudah tertera had kelajuan yang dibenarkan hanya 40 km sejam. Namun seperti tidak diendahkan. Pematuhan had laju turut diabaikan di kawasan persekolahan ini selain peraturan jalan raya seperti pemakaian topi keledar. Ini seperti yang dirakamkan lensa kamera kami. Seperti sudah biasa, penunggang dan pembonceng termasuk kanak-kanak ini tidak memakainya. Tinjauan turut mendapati kenderaan hanya diperlahankan ketika melalui bonggol, seterusnya memecut laju. Laju dibenarkan sini 30 kawasan sekolah Lagi satu kalau tahu makcik, bila ada line kuning ni memang kena perlahankan. Tapi diorang tak ada perlahankan kenderaan. Kebanyakannya daripada tahun lepas banyak jugalah kejadian dekat depan kawasan sekolah ni. Ada tak pernah melibatkan murid di sini? Murid ada jugalah. Tapi rasa tak ada kecederaan serius, tak adalah. Untuk menjaminkan kesejahteraan pada semua, bagi saya lah, orang-orangnya perlu ada satu mentaliti macam bagi saya suka tengok pada orang nikah orang Jepun lah. Diorang tak fikirkan diri diorang fikirkan kepada orang lain dulu sebelum diorang fikirkan diri diorang sendiri. Situasi sama dirakam di kawasan Bandar Tasik Puteri Rawang ini. Penduduk mendakwa tahun lalu 10 kecelakaan jalan raya berlaku. Melalui pemantauan kami, kesalahan undang-undang sering berlaku berdekatan 3 buah sekolah di kawasan perumahan ini. Banyak kemalangan yang berlaku di kawasan kita. Ada yang teruk lah, ada yang cedera ringan. Ada banyak melibatkan kanak-kanak sekolah pada. Kemalangan ini berpunca kadang-kadang daripada sikap memandu sendiri lah, yang tidak mematuhi arahan, di mana kalau seperti kawasan sekolah tidak boleh mandu laju, kawasan perumahan tak boleh mandu laju. Tambah penduduk, bonggol yang dibina sekadar ada, selain kekurangan kemudahan infrastruktur lain. Prasarana yang dibekalkan oleh MPS masih tidak mencukupi. Especially kalau kita tengok di sini, bonggol ni ada bagus, ada bonggol tapi maintenance tak ada. Dia akan menjadi satu perangkap kepada pengguna-pengguna jalan raya. Isu ini kami panjangkan ke Jabatan Pengangkutan Jalan Selangor. Laporannya dalam siri kedua esok. Izzati Rizan, Buletin TV9.